Apatah lagi Jordan, sebuah negara yang mempunyai keupayaan tentera yang sangat kecil. Jordan ni. Dan kita pun tahu Lubnan telah lama menarik diri daripada terlibat dalam perang ni, kecuali yang ada hanyalah Hezbollah, pasukan pejuang Islam pemisah yang berada di selatan Lubnan. Jadi adalah sukar untuk kita baca sekarang ni siapa yang akan mengepalainya. Turki juga sendiri terdedah. Satu adalah kerana kalau dia berperang, berarti dia akan dipulaukan di Eropah, dan kedudukan senjata dia pun tak besar untuk menghadapi Israel. Kerana kita harus ingat bahawa Israel ni menerima penajaan senjata pertama daripada Amerika, kedua daripada Jerman, negara-negara teknologi yang tinggi. Dan kalau negara-negara Islam terikat dengan perang, berarti Perancis dan Amerika akan menghentikan semua bekalan persenjataan yang dimiliki oleh Saudi. Walaupun dah Saudi tak ada musuh, dulu Saudi beli kerana kebimbangan dia terhadap Iran. Saudi boleh guna apa yang ada, tapi saya tak fikir negara-negara Islam berfikir bahawa melancarkan perang dan kemudian membawa skala perang menjadi lebih besar hingga memusnahkan penduduk tempatan mereka sendiri. Kerana perang sekarang ni berbeza. Tahun 67 apa semua tu combat darat, berarti skala peperangan diselesaikan di sempadan. Tetapi dengan combat sekarang ni yang boleh dipanggilkan sebagai combat dari udara ke udara, combat daripada lautan ke udara, pelancaran peluru berpandu ataupun peluru skala nuklear ni, dia mengubah semua orang daripada pergi dengan melancarkan perang secara membuta tuli. Berarti kalau bergerak sahaja sebarang bentuk ketenteraan, maka mereka terdedah pada roket Israel. Sama ada roket tu datang, kalaulah Israel boleh buat sekarang ke atas Gaza begini, saya tak fikir Israel akan bertimbang tara untuk melancarkan 200 peluru berpandu jarak jauh dengan peledak nuklear. Dia tak akan fikir panjang. Kalau kita tengok sekarang, mereka telah menjadi seperti haiwan dalam perang ni. Maka itu saya kata pada saudara, kita berada dalam keadaan sangat tersepit untuk mengemukakan pandangan. Di Malaysia pun saya nampak sokongan menurun. Sebab itu saya kalau jadi orang Malaysia, saya nak komen banyak pun saya segan. Kita kumpul untuk konsert Coldplay lebih banyak daripada kita kumpul untuk Palestin. Dan selepas minggu awal je kita ada banyak semangat, sekarang telah merosot dengan teruk. Tapi saya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan yang berada di semua platform media sosial yang terus gigih berusaha memberi sokongan kepada Palestin, yang Abu Ubaidah sebut sebagai asyabul aklam, orang-orang yang menulis, orang-orang yang berjuang dengan pena lah, walaupun di media sosial. Tapi itu jawapan saya yang logik dia lah. Di Malaysia sekarang pun kita terbelah dua. Sebahagian golongan yang tak anggap perang ni iktikad, macam saya ni, saya pegang pandangan ulama-ulama seperti Ustaz Azhar Idrul, saya pegang pandangan ulama seperti Ustaz Abdul Somad. Ini adalah perang iktikad. Kita kena berada dalam perang ni untuk menyokong orang Palestin, kerana di sana orang Palestin ni bukan tentang Gaza. Sejarah panjang dia adalah tentang Baitul Maqdis, tentang bumi para nabi, tentang kiblat orang Islam. Maka kita letak perang iktikad, bahawa perang ini menentukan tahap keimanan kita, ketauhidan kita. Tapi ada setengah mereka mengambil pandangan yang lebih liberal. Berarti kita boleh berada dalam keadaan sokong ataupun tak sokong dalam kes Palestin. Kerana kita harus faham juga, kebanyakan orang-orang Islam yang berpengaruh di Malaysia dalam gerakan moden ni kebanyakan mewakili 2% apa yang dipanggil Islam liberal, yang mahukan Islam hanya pada agama, tapi tak mahu Islam pada konsep bernegara, dan tak mahu Islam pada konsep berfikir. Jadi kalau kita nak syarahkan Arab Saudi, kita nak syarahkan Mesir, kita nak syarahkan negara lain suruh berperang, kita pun ada syarah kepada diri kita. Saya harap 13 hari bulan ni, kalau okey, saya akan menyampaikan ucapan 45 minit bagi dana subuh yang akan dilancarkan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dan suami dia. Saya harap kata waktu tu ramai orang akan mendanai projek besar yang sedang dirancang oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Seri Khalid Ahmad Jiwa.